Chapter 5, respond in plant, ataupun tindak balas lah oleh tumbuhan, ataupun bahasa Melayu respon jugalah kan, respon oleh tumbuhan. Jadi selalunya tumbuhan ni bila dia bagi sesuatu respon ataupun dia tindak balas disebabkan ada sesuatu yang berlaku di persekitaran dia. Ada dua persekitaran lah, persekitaran luaran dan persekitaran dalaman. Jadi dalam tu selalunya yang melibatkan hormon, yang luar ni selalunya yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbesaran, tumbesaran tumbuhan tu. Kemungkinan cahaya. Jadi kemungkinan cahaya. Jadi sebelum kita nak pergi satu persatu apa yang ada dalam bab yang kelima ni, kita pergi dululah ya, apa benda yang kamu akan cuba fahamkan sepanjang bab yang kelima ni. Jadi kita ada respon ni, ada dua jenis respon dalam tumbuhan ni. Kita ada tropisme respon, kita ada nestic respon. Kita akan cuba faham lah apa beza antara tropisme respon dengan nestic respon. Seterusnya kita ada phytohormon. Phytohormon ni melibatkan hormon bagi tumbuhan. Jadi bukan manusia saja yang ada hormon, tumbuhan pun ada hormon juga yang pastinya mempengaruhi tindak balas ataupun proses kimia yang berlaku dalam tumbuhan tu. Okay. Jadi ini sajalah, jadi tak berapa nak banyak lah ya. Respond to surrounding stimuli. Stimuli ni apa? Rangsangan. Stimuli ni adalah rangsangan. Rangsangan ni dia boleh dalam tumbuhan tu sendiri ataupun luaran. Sama juga macam manusia. Dia ada rangsangan yang bahagian luar daripada badan ni. Contohnya panas, sejuk, okey, tekanan. Itu semua rangsangan di bahagian luar yang mungkin dikenakan pada kulit. Ada rangsangan yang melibatkan cahaya, ada rangsangan yang melibatkan bau, ada rangsangan yang melibatkan bunyi. Itu semua daripada luar yang akan dikesan oleh reseptor-reseptor yang berada pada kita punya organ deria kita lah. Sama ada kulit ke, hidung ke, lidah ke, mata ke, telinga ke. Dalam badan manusia pun ada juga ya, reseptor-reseptor tertentu yang akan mengesan rangsangan-rangsangan tertentu. Sebagai contoh, dia nak kesan suhu dalam badan. Itu pun boleh juga ya. Ada reseptor tertentu dia nak kesan bahan kimia yang ada dalam badan. Jadi dia ada reseptor dia tertentu. Dia nak kesan pundi kencing kamu dah penuh ke tidak. Dia nak kesan rektum kamu dah penuh dengan najis atau tidak. Jadi semua tu adalah rangsangan yang kemudian akan ada tindak balas. Sebagai contoh, kalau manusia, kalau keadaan dia sejuk sangat, dia ada tindak balas untuk dia kurangkan kesejukan yang dikenakan terhadap tubuh badan. Macam mana? Pakai baju lebih tebal, tutup aircon, perlahankan aircon, atau tutup kipas. Jadi dia ada tindak balas. Sama juga macam tumbuhan, dia ada yang luaran dan dalaman. Tapi yang pastinya paling mudah sekali kita nak tengok adalah bahagian luaran lah. Jadi luaran ni akan mempengaruhi begitu besarnya respon ataupun tindak balas bagi tumbuhan tu. Jadi kenapa tumbuhan kena bagi respon? Kenapa tumbuhan nak bagi tindak balas? Supaya survival. Dia dapat bertahan pada keadaan tu, pada persekitaran tu. Samalah juga macam manusia. Jadi kenapa kita nak kesan, nak memberi tindak balas, nak bagi respon terhadap persekitaran untuk kita bertahan, supaya nanti kita tak tubuh badan kita tak terkesan lah, tidak terkesan dengan perubahan yang berlaku di persekitaran. Contohnya kalau cuaca terlalu sejuk dan kalau tubuh badan tak buat apa-apa, kamu tak dapat nak buat apa-apa, tak bagi respon yang sepatutnya, suhu badan akan terus menurun dan akhir sekali akan mengganggu gugat semua sistem yang ada dalam badan. Sebab apa? Enzim dia bagus bertindak balas pada suhu yang agak suam 36.9 darjah Celsius kan. Jadi respon ni penting untuk dia survival, untuk dia langsungkan kehidupan dia, teruskan kehidupan dia, dan untuk dia adapt to the environment. Dia nak beradaptasi dengan environment ataupun persekitaran surrounding dia. Okey. Cikgu hari ni dekat 4 ke 5 jam cakap.
masih lagi nak buat video ni sebab nak habiskan bab yang kelima ni. Tak tahulah ada suara ke tak sampai ke hujung. Jadi cikgu cubalah ya. Type jenis. Jadi ada dua jenis kat sini. Kita ada tropisme respon, tindak balas tropisme. Yang kedua kita ada nestic respon, tindak balas nestis lah. Okey, tropisme respon, respon of plant certain part such as root, shoot for growth. Jadi respon ni adalah daripada bahagian tumbuhan ni, seperti contoh root dengan shoot untuk pertumbuhan. Jadi pastinya pertumbuhan bagi tumbuhan tu melibatkan bahagian root dengan shoot. Pertumbuhan melibatkan root dengan shoot. Shoot ni dia akan terus naik ke atas supaya nanti dia membolehkan tumbuhan tu mendapatkan sebanyaknya cahaya untuk proses fotosintesis. Root pula dia akan sebar luaskan akar dia semakin mendalam ke tanah untuk dia dapatkan air dan garam mineral dari tanah. Jadi perlunya pertumbuhan ni, perlunya respon pada bahagian-bahagian root dengan shoot untuk pertumbuhan. Jadi itu adalah tropisme respon. Ya, tropisme respon. Karakteristik dia, ciri-ciri bagi tropisme respon ni, dia permanent. Dia kekal pada tahap yang begitu. Dia tak boleh patah balik. Okay, dia tak boleh patah balik. Kemudian dipengaruhi oleh hormon. Jadi antara hormon yang mempengaruhi pembesaran pada bahagian akar dan bahagian pucuk ni adalah oksin contohnya, ya. Jadi respon ni dia slow, not apparent. Not apparent ni maksudnya tak berapa jelas sangat. Kita kadang-kadang kita tengok pokok yang kita tanam atau mak ayah kita tanam dekat luar tu, kita tak apa nak perasan. Okey. Dia punya tumbesaran tu dia berlaku. Sebenarnya dia berlaku. Kalau tahun ni kita tengok pokok tu mungkin sebesar kita. Tahun depan mungkin dia 2 kali ganda besar daripada kita. Jadi kadang-kadang kita tak perasan sebab apa? Sebab dia naik sedikit demi sedikit. Tak berapa nak jelas sangat. Tapi kalau kita compare dia berdasarkan tahun, memang sangat jelaslah pertumbuhan dia. Ya. Dia not apparent. Dia perlahan. Direction is dependent on the direction of stimulus. Sebagai contoh, kalau pucuk dia dipengaruhi oleh cahaya. Jadi dia akan bergerak ke arah cahaya. Tumbesaran dia akan dipengaruhi oleh arah cahaya tu. Dia akan cuba melengkung ke arah cahaya tu. Jadi dipengaruhi oleh cahaya tu. Ya. Kalau akar pun samalah, dia akan dipengaruhi oleh air contohnya. Di mana ada kuantiti ataupun kepekatan air yang tinggi di dalam tanah, akar akan membesar, bertumbuh, pergi ke arah air tadi tu. Jadi di situ dia nampak dia ada dia punya arah pertumbuhan dia tu disebabkan oleh faktor-faktor yang diperlukan oleh tumbuhan, Jadi di sini dia ada dua jenis, positif tropisme, negatif tropisme. Positif tropisme ni dia growth toward the stimulus. Dia akan bergerak menghampiri stimulus. Sebagai contoh pucuk. Pucuk dia adalah positif tropisme terhadap cahaya. Dia positif tropisme terhadap cahaya. Dia akan bergerak ke arah cahaya. Kalau macam akar, dia positif tropisme terhadap air. Dia akan bergerak membesar, bertumbuh ke arah air. Kalau negatif tropisme ni, kalau cahaya, akar tu negatif tropisme untuk cahaya. Sebab apa? Dia akan bergerak menjauhi cahaya. Contohlah ya. Kemudian kita ada jenis-jenis dalam tropisme. Tropisme ni jenis-jenis dia. Kita ada thigmotropisme. Thigmotropisme ni plant respond to touch. Okay? Dia plant respond to touch. Dia melibatkan sentuhan. Okay? Dia melibatkan sentuhan. Yang ni kamu boleh muka surat 99. Okay? Thigmotropisme ni respond to touch. Jadi dia sentuh dulu keadaan sekeliling tu macam mana.
Okey, dia sentuh keadaan sekeliling macam mana supaya nanti pucuk dia tu dapat mengelilingi bahagian yang disentuh tu supaya dia dapat membina satu sokongan dan dia dapat terus naik ke atas. Kalau kamu nampak ada pokok muka surat 99 tu kan, ada dia merlilit pada pagar tu kan. Jadi dengan gunakan sentuhan tu, dia tahu pagar tu kedudukan di mana. Kemudian dari selitan demi selitan demi selitan, dia akan kuatkan dia punya sokongan supaya pucuk nanti akan terus naik ke atas. Itu yang berlaku lah. Jadi positif ni tendril. Ada bahagian tendril tu, bahagian batang dia lah ya. Stem dia tu. Dia akan coiling, wrapping around object for support. Ni cikgu dah cerita tadi yang penerangan yang sebelum ni ya. Kemudian kita ada geotropisme. Okay. Geotropisme dia respond to negative pula, to gravity. Dia respond to gravity. Selalunya yang positif tropisme atau positif geotropisme ni adalah akar. Akar dia akan terus mendekat kepada tengah bumi lah, kepada graviti. Dia akan ikut graviti. Manakala pucuk pula dia akan negatif. Pucuk akan negatif sebab apa? Dia akan menjauhi graviti. Okey. Kemudian kita ada hydrotropisme. Hydrotropisme ni plant respond to water. Jadi bahagian mana yang respond to water? Bahagian mana yang berlaku penyerapan air? Bahagian akar. Dia akar akan bertindak balas secara positif. Ada respond positively to the water. And then we have phototropisme. Jadi phototropisme ni plant respond to light. Okay, plant respond to light. Jadi tumbuhan ni akan memberi respon kepada cahaya. Sebagai contoh positif kita ada shoot. Okay, bahagian pucuk. Kemudian kita ada chemotropisme. Chemotropisme ni plant respond to chemical. Okey, plant ni akan memberi respon kepada bahan kimia. Jadi ada bahan-bahan kimia tertentu. Sebagai contoh di tanah lah. Jadi di tanah ni dia ada bahan kimia. Antara bahan kimia yang ada di tanah, garam mineral. Jadi kalau akar itu dia jumpa pada satu tempat tu ada garam mineral, dia akan bergerak ke arah garam mineral tadi. Dia akan membanyakkan rambut-rambut akar pada garam mineral tu. Tapi kalau pada tanah tu terdapatnya racun-racun ataupun benda-benda yang boleh merencatkan, merosakkan sel-sel yang ada, jadi dia akan menjauh. Jadi di situ ada negatif chemotropisme terhadap poison. Okay, terhadap racun-racun ni. Kamu jangan ingat semua benda bagus untuk tumbuhannya. Ada macam manusia jugalah. Ada benda-benda yang dia racun kepada tumbuhan. Okey, habis tentang bahagian chemotropisme, kita pergi kepada nestic response. Nestic response, ciri-ciri dia, jadi not all are growth response. Bukan semuanya tindak balas tu atau respon tu dia melibatkan pertumbuhan, iaitu melibatkan bahagian akar dan daun. Bukan semua. Ada juga tindak balas yang dia cepat, dia apparent, dia dapat dilihat oleh mata kasar manusia ni dan berlaku dengan cepatnya hasil daripada rangsangan yang ada di persekitaran. Okey. Some intended for survival. Jadi respon-respon ni dilakukan untuk survival. Nampak tak? Apa sahaja sebenarnya kalau nak ikutkan alam haiwan atau tumbuhan yang dilakukan adalah untuk survival, untuk dia bertahan. Kalau dia tak dapat nak bertahan, ciri-ciri dia akan hilang daripada persekitaran, dan pokok tu ataupun variety pokok tu ataupun haiwan sekalipun akan pupuslah. Dia tak dapat nak bertahan, generasi dia tak dapat nak bertahan, dia akan hilang di muka bumi ni. Dia ada jenis dia kita panggil sebagai photonasty. Jadi photonasty ni kamu boleh buka muka surat 101 ya, muka surat 101. Kita ada photonasty, flower petal in response to light. Jadi dalam dia bertindak balas dengan cahaya tu,
Jadi dia akan berlaku sesuatu pada diri dia. Dengan kehadiran cahaya sebagai contohnya, Japanese rose ni dia akan kembang bila ada cahaya. Terutama sekali apabila di waktu pagi. Kan pagi itu dia mula nak menaik kan. Matahari mula nak menaik, dengan ada kehadiran cahaya tu dia ada respond to the light, dia mula mengembang. Okey, jadi contohnya Japanese rose. Nak tengok Japanese rose ke tak, buka muka surat 101 tu. Kemudian kita ada Sismonesti. Sismonesti ni can be seen at leaf, ada dilihat pada daun. Pokok semalu ataupun mimosa plant. Kenapa panggil pokok semalu? Kita sentuh dia, dia malu, ditutup. Can be seen at the leaf, stigma and stamen. Occur due to mechanical stimulus. Mechanical ni dia melibatkan pergerakan. Okey, melibatkan pergerakan, melibatkan physical movement. Kita panggil dia mechanical. Jadi kalau kamu minat dengan fizik, dia ada nanti mungkin minat masuk engineering kan. Dia ada civil engineering, chemical engineering, bioengineering, dia ada mechanical engineering. Jadi occur due to mechanical stimulus seperti shock, terkejut, touch, wind, raindrop. Okey, semua ni ada melibatkan sentuhan kepada pokok tu yang menyebabkan dia memberi respon dan dapat dilihat oleh mata kasar pada keadaan yang cepat dia berlaku. Seterusnya kita ada Nyctinesti. Cikgu pun susah nak sebut. Nyctinesti, kamu boleh lihat muka surat 102. Jadi Nyctinesti ni circadian rhythm that respond toward the onset of darkness. Circadian rhythm ni dia macam kita hidup kita lah. Jadi bila malam saja pukul 10 kita mengantuk. Jadi bila kita mengantuk, kita buat apa? Kita tidur. Pukul 6 kita dah terjaga. Kadang-kadang kita tak pasang alarm pun, kita terjaga sendiri. Sebab apa? Memang itu kita punya biological clock kita, circadian rhythm kita. Kemudian pagi tu pukul 8 kita dah rasa lapar, kita makan breakfast. Kemudian kita buatlah aktiviti kita. Tengah hari kita rasa lapar lagi, kita makan tengah hari pula. Petang kita buat aktiviti kita sampai malam, kita rasa lapar, kita makan lagi. Kemudian pukul 10 balik, kita rasa mengantuk. Itu yang berlaku dalam 24 jam. Sama juga di Nyctinesti ni, circadian rhythm ni dia respond to the onset of darkness. Jadi bila ada darkness saja, dia akan ada berlaku sesuatu pada diri dia. Maksudnya dia tahu waktu tu ada kitaran yang kena berlaku pada dia, ada respon yang kena berlaku kepada dia. Contohnya leaf of legume plant, river tamarind. Dia akan close at night, unfurl at daytime. Nampak tak? Dia close at night, dia unfurl at daytime. Waktu malam je dia tutup, waktu siang dia terbuka balik. Nampak tak? Dia punya aktiviti seharian dia. Dia waktu malam ada aktiviti dia, waktu siang ada aktiviti dia. Sama lah manusia kan. Kita pun ada aktiviti kita. Malam kita buat apa, siang kita buat apa. Jadi setiap hari akan berulang benda yang sama. Kemudian Thermonesti. Dia sebut termo ni selalu macam termometer kan. Dia melibatkan suhu, temperature. For example, tulip. Tulip ni, bunga tulip ni kamu boleh lihat muka surat 102. Dekat Malaysia ni orang tak tanam sangatlah tulip. Dia selalunya tempat yang 4 season kan. Ada musim-musim sejuk tu. Open when temperature increase, close when temperature drop. Jadi bila sesuatu melibatkan suhu ni, suhu naik dia terbuka, suhu turun dia tutup. Kemudian kita ada Thigmonesti. Thigmonesti pula dia melibatkan vibration. Jadi bila ada sesuatu vibration, ada sentuhan di situ, dia akan tertutup. Sebagai contoh kita ada carnivorous plant ataupun Venus flytrap. Jadi flytrap. Fly tu lalat, trap tu perangkap lalat. Kamu boleh lihat muka surat 102 tu ada Venus flytrap tu. Cikgu nak lukis memang tak lah ya. Jadi Venus flytrap. Jadi bila ada vibration di situ, dia akan exert stimulus, cause clamp it leaf shut. Jadi daun tu akan tertutup, serangga tu akan terperangkap di antara daun tu, dan akhirnya dia akan mati
hasil daripada bahan-bahan mineral, garam-garam mineral, bangkai yang dia mengalami pereputan tu digunakan tumbuhan lah. Tumbuhan akan guna. Okey. Jadi habislah untuk yang tropisme respon dengan nestic respon. Tak susah sangat ya. Tak susah sangat yang ini. Quite easy. Kemudian kita nak pergi kepada phytohormon. Phytohormon ataupun plant hormon. Hormon bagi tumbuhan lah. Jadi chemical low concentration ni cikgu tertinggal. Terlebih pula letak dia punya ni. Chemical substance that stimulate coordinate response in plant at low concentration, pada kadar yang sedikit lah, pada kadar kepekatan yang sedikit, low concentration. Jadi dia akan stimulate coordinate response. Jadi pastinya lah hormon ni dia akan terlibat dengan tingginya atau banyaknya dalam tindak balas di dalam tumbuhan. Batuk je ni, cakap banyak sangat macam ni lah. Synthesize certain plant organ. Jadi dia dihasilkan oleh plant organ. Jadi bolehlah dihasilkan di daun ke, di batang ke, cikgu tak pastilah ya. Tak ada dalam kamu punya nota ni. Transported to target organ through phloem. Jadi phloem yang akan bawa hormon-hormon ni. Jadi apa yang ada hormon dalam tumbuhan ni? Kita ada auxin. Okey, seterusnya ada gibberellin, ada cytokinin, ada abscisic acid, ada ethylene. Jadi ini adalah hormon-hormon bagi tumbuhan. Jadi kita pergi dulu kepada auxin. Jadi auxin ni antara yang cukup penting lah, dan kita pun kalau sebut tentang tumbuhan ni tidak lari tidak kena sebut tentang auxin. Auxin ni membantu dalam pertumbuhan-tumbuhan ni. Jadi dia nak membesar akar pucuk ni, dia memerlukan auxin. Jadi auxin ni adalah functional in phototropism and geotropism. Jadi dia yang membantu dalam ni phototropism dengan geotropism, mempengaruhi dua tindak balas ni, tindak balas ni, dua jenis tindak balas dalam tropism ni. Seterusnya dia stimulate, dia rangsang developments of apical dominant in shoot and roots. Okey, jadi dia adalah untuk perkembangan pada bahagian shoot dengan root. Kemudian dia akan stimulate growth, elongation in root and shoot cell. Jadi dia akan stimulate growth, elongation in root and shoot cell. Kamu baca pun boleh faham sebenarnya ya. Dia tak ada lah terlalu complicated sangat. Jadi dengan adanya auxin tu, pokok tu akan bertumbuh. Dia akan terus membesar, memanjang ke atas. Bahagian pucuk dia, bahagian akar tu akan memanjang terus ke bawah. Jadi ada banyak lah cikgu ulang-ulang sebelum ni tentang kenapa dia nak kena panjangkan bahagian pucuk dia dan bahagian akar dia. Kemudian development of bahagian root dengan end stem cutting. Jadi kalau kita cutkan bahagian batang dia tu, jadi dia boleh tumbuh pokok yang baru lah. Tumbuh pokok baru melalui apa? Melalui penghasilan akar. Kan kadang-kadang kita ada batang tu, kita bubuh dalam air, bagi dia air yang cukup. Lepas tu kita nampak ada akar mulai tumbuh pada bahagian batang tu kan. Jadi kenapa dia boleh ada pertumbuhan bahagian batang tu? Sebab ada auxin pada bahagian tu yang boleh menyebabkan pertumbuhan bahagian batang tu. Sekali lagi cikgu ulang ya, kan kita buat cut dekat stem tu kan, kat batang pokok ni, kemudian kita letak batang tu dalam air. Bila kita letak dalam air, lama kelamaan kita nampak ada akar keluar daripada hujung batang tu. Kenapa dia boleh keluar daripada hujung batang tu? Adanya proses pembahagian sel, pembentukan akar yang dipengaruhi oleh auxin. Dipengaruhi oleh auxin. Cell division in cambium during the secondary growth. Jadi ini akan dipengaruhi oleh auxin. Jadi cell division dekat cambium tu semasa secondary growth. Jadi cell division dekat cambium ni, cambium vascular tu akan menghasilkan secondary phloem dengan secondary xylem. Okey.
secondary phloem dan secondary xylem. Auxin pula akan inhibit abscission fruits and young leaf. Okey, growth of lateral bud. Abscission ni, tak salah cikgu lah pronunciation dia ya. Minta maaf lah pronunciation kalau tak kena. Dia gugur, dia jatuh ya. Kalau buah tu masih muda lagi, takkan dia nak jatuh ya. Jadi auxin ni dia akan halang daripada buah tu jatuh ataupun daun tu gugur. Buah gugur atau daun gugur lah, dia akan halang, dia inhibit. Kemudian dia akan inhibit growth of lateral bud. Lateral dekat bahagian sisi-sisi itu dia akan halang pertumbuhan bud ataupun tunas-tunas dekat bahagian sisi. Jadi dia ada fungsi dalam pertanian ni, dia ada fungsi yang sangat besar lah. Jadi petani-petani ni ada masa dia terpaksa guna artificial auxin buatan ni untuk membantu dia dalam pertanian dia lah, peladangan dia. Antaranya dia gunakan auxin untuk encourage growth. Okey, untuk growth tu makin cepat. Jadi dia tak nak pokok ni lambat sangat bertumbuh. Kalau lambat bertumbuh, nanti lambat berbuah. Lambat berbuah, lambatlah dia untung. Kalau cepat berbuah, cepatlah dia untung. Ataupun dia dapat modal dia balik. Kemudian woody plant stem promote root growth. Jadi kadang-kadang kita potong pokok-pokok pada bahagian batang dia tu, kita applykan auxin untuk dia promote root growth, untuk ada penghasilan bahagian akar. Jadi bila akar dah ada, kita dah boleh tanam dia dekat tanah, kemudian boleh dia membesar, menghasilkan daun. Ataupun kita apply auxin tu dekat bahagian hujung dia tu, kita letak terus dekat tanah. Dia akan stimulate, dia akan rangsang penghasilan akar. Kemudian ada juga digunakan untuk parthenocarpy. Jadi parthenocarpy ini adalah proses di mana kita hasilkan buah tanpa menggunakan biji. Buah tanpa menggunakan biji pula. Hasilkan buah tanpa biji. Buah tanpa biji ni selalunya melibatkan buah yang tidak mengalami persenyawaan. Jadi kita tak payah persenyawaan tu berlaku di antara male punya gamet dengan female punya gamet. Tak perlu ada persenyawaan. Dia boleh dapat dia punya biji benih dia tu, boleh membesar, boleh jadi buah. Itu panggil sebagai parthenocarpy. Kemudian dia juga digunakan untuk weed killer. Kadang-kadang ada rumput tepi-tepi pokok yang besar tu, kita boleh gunakan auxin ni. Mungkin boleh tukar dia jadi semburan lah, campur dengan air kan. Jadi dia akan membunuh rumput-rumput weed yang ada di kawasan tanah ni lah ya. Induce dormancy in potato during storage and distribution. Jadi dia akan halang pertunasan pada kentang. Kenapa kita nak halang pertunasan pada kentang ni, germination ni, supaya nanti kentang tu dia dapat berada pada keadaan yang macam tu sahaja. Sebab apa? Kentang ni kita transport dia, kita import dan ekspor dia untuk dijual. Kalau dia tiba-tiba keluar tunas, akar, pucuk, apa semua tu, dah tak boleh jual lah. Bila tak boleh jual, dia akan rugikan peladang-peladang ni. Peladang-peladang ni tak boleh nak jual dah kentang-kentang yang dia orang ada ni. Jadi macam mana nak halang kentang-kentang ni daripada tumbuh pucuk dengan akar ni? Dia boleh guna auxin. Jadi dengan dia gunakan auxin ni, dia akan halang pertumbuhan bahagian akar dan pucuk ni, dormancy. Dia induce dormancy. Kemudian promote growth of low lying lush plant. Okey, dia akan promote growth untuk low lying dengan lush plant. Seterusnya growth response. Kemudian ada phototropisme, geotropisme. Nanti cikgu akan cuba tunjukkanlah macam mana growth response ni yang melibatkan yang ini. Okey, melibatkan ni pucuk lah, bahagian pucuk. Macam mana dia akan bertindak balas dan dia akan bergerak ke arah cahaya. Shoot tip depend on the direction of light stimulus. Jadi shoot tip ni bila dia nak membesar, dia nak terus membahagi, dia kena bergantung dengan arah cahaya, ya, arah cahaya. Jadi kalau light all direction, uniform auxin. Auxin ni akan berada pada keadaan uniform, dia akan terus naik ke atas. Tapi kalau one direction, auxin akan move away. Jadi kalau cahaya pada satu arah, dia akan
move away. Kalau shaded region, dia akan ada high auxin. Nanti cikgu akan terangkan apa maksud yang ini. Kemudian kita ada geotropism positif. Geotropism ni adalah bahagian root. Dia akan ada positif geotropism pada bahagian root yang melibatkan auxin. Sekarang ni cikgu nak tunjuklah apa yang maksud dekat sini ni. Okey, maksud dekat sini kita ada cahaya matahari di sini. Cahaya matahari. Okey. Cikgu buat lagi lah, besarkan sikit. Ada cahaya matahari di sini. Dia kalau sekata, jadi auxin ni pun dia sekata juga. Okey, auxin ni pun dia sekata juga. Jadi bila auxin ni sekata, dia akan naik terus tinggi ke atas. Dia akan naik terus tinggi ke atas. Sebab apa? Sebab cahaya matahari itu sekata, uniform. Jadi dia akan grow upward. Dia akan naik upward. Kalau dia satu arah sahaja, ni cikgu padam ni, cikgu letak dia satu arah saja, dekat sini saja cahaya. Jadi bila dia dekat situ saja cahaya, kawasan sini dia shaded. Okey, dia kawasan sini dia shaded. Dia kawasan sini shaded. Kawasan sini dia banyak cahaya. Jadi bila kawasan sini banyak cahaya, auxin dia akan menjauhi cahaya. Dan dia akan berada pada kawasan yang shaded. Okey, dia akan menjauhi cahaya, dia akan banyak pada kawasan yang shaded. Yang mana yang teduh, dia akan banyak. Dia akan menjauhi cahaya, dia akan banyak pada kawasan yang shaded. Itu maksud dia. Jadi kalau kita lukis kat sini ni, auxin akan banyak dekat mana? Auxin akan banyak dekat sini. Okey, auxin akan banyak dekat sini. Jadi bila auxin dia banyak dekat kawasan ni, apa jadi kat pokok ni? Pokok ni dia akan membesar ke arah. Jadi kawasan ni dia akan seolah-olah pertumbuhan itu bengkok ke arah cahaya. Sebab apa? Sini ada banyak auxin. Itu maksud dia lah. Okey, sini akan banyak auxin. Sebab apa? Auxin dia akan lari daripada cahaya. Sini kawasan ni ada banyak cahaya, auxin akan pergi ke kawasan yang shaded. Ya, dan tumbuhan tu akan seolah-olah macam bergerak ke arah cahaya. Disebabkan di sini ni akan ada banyak pertumbuhan, ada banyak cell division yang dirangsang oleh kehadiran auxin. Ini maksud dia lah. Akan ada one direction, auxin move away. Okey, jadi one direction, auxin move away. Dia akan bergerak kepada kawasan yang shaded. Boleh ya? Okey, seterusnya kita ada graf ni. Nak tak nak kamu kena fahamkan graf ni. Graf ni ada pada muka surat 104. Jadi dalam graf ni dia ada bagi tahu growth response. Okay, growth response dia ada inhibition, maksudnya dia akan inhibit pertumbuhan tu. Pertumbuhan tu takkan berlaku atau pertumbuhan tu tak berlaku. Jadi kat sini dia akan stimulate growth response. Dia akan rangsang untuk berlakunya pertumbuhan. Jadi kalau menampak kat sini, dia ada yang warna ni, ini melibatkan root. Yang ini melibatkan shoot. Jadi semakin meningkat auxin, semakin dia merangsang pertumbuhan shoot. Semakin dia merangsang pertumbuhan shoot sehinggalah dia capai tahap maksimum. Dan kalau tinggi lagi auxin kalau melebihi tahap yang ini, dia akan menyebabkan dia inhibit. Dia akan rencatkan pertumbuhan shoot. Dia akan rencatkan pertumbuhan shoot ataupun pucuk. Jadi tak boleh, dia ada tahap maksimum dia. Jadi auxin tu dia lebih diperlukan pada pucuk berbanding dengan akar. Dengan kehadiran auxin yang tinggi kepada pucuk, pucuk tu akan semakin bertumbuh, semakin membesar berbanding dengan akar. Jadi akar ni dia tak boleh terlampau banyak sangat. Dengan kehadiran sedikit saja dah cukup untuk dia stimulate dia punya growth response. Di pucuk ni dia tak perlu banyak sangat auxin. Dia pada low concentration saja dah cukup untuk stimulate dia punya growth response. Tapi kalau lebih dia akan inhibit growth of the root. Dia akan inhibit growth of the root. Boleh ya?
Jadi kalau root ni high auxin, dia akan inhibit cell elongation. Jadi cell elongation. Shoot pula, shoot kalau high auxin, dia akan stimulate cell elongation. Ini yang ada dalam buku teks lah ya. Kamu boleh tengok pada muka surat 104 tu, dekat bahagian bawah tu dia ada tulis high auxin concentration stimulate cell elongation in shoot but also inhibit cell elongation in root. Jadi root ni tak boleh banyak sangat auxin, dia ada pada kadar yang tertentu saja. Tapi pastinya shoot tu dia lebih berbanding dengan root. Jadi kalau kamu tengok pada gambar rajah yang tepi ni, jadi cikgu nak kena terang juga sebab ada dalam buku teks. Jadi pada gambar rajah yang tepi ni, ya, jadi dia ada permulaan dia lah atas ni. Shoot akan tinggi dengan auxin, root akan tinggi dengan auxin. Jadi bila root dia shoot tinggi dengan auxin, dia akan memanjang naik ke atas. Dia akan memanjang naik ke atas. Jadi akan stimulate shoot elongation. Dia akan stimulate cell elongation pada shoot, sebabkan shoot high auxin. Root pula bila dia high auxin, dia akan inhibit cell elongation. Bila dia inhibit cell elongation, menyebabkan bahagian root ni dia bend toward the soil. Bila dia inhibit cell elongation, dia akan bend toward the soil. Dia bend downward. Jadi kalau yang bahagian shoot ni, bila dia tinggi auxin, dia akan bend upward. Sebab apa? Sebab dia berlaku cell elongation. Dia stimulate cell elongation yang menyebabkan dia bend upward. Yang bahagian root ni, dia akan inhibit cell elongation disebabkan oleh dia high auxin dekat root. Dia ada kaitan dengan gambar rajah ni lah. Gambar rajah tu. Dan kemudian kita ada eksperimen yang dia buat ni. Eksperimen ni dia nak tunjukkan role of auxin, waktu di fototropisme. Muka surat 105. Jadi kamu boleh buka lah muka surat 105 ni, ada role of auxin waktu fototropisme. Jadi kita ada bahagian coleoptile tip. Coleoptile tip, kita ada matahari di sini. Jadi coleoptile tip kat sini lah. Kalau base of the coleoptile tip ni, base dekat bahagian sini. Kalau kontrol ni kita tak letak apa-apa lah, kita tak buat dia apa-apa. Kita biar dalam keadaan yang normal untuk kita lihat kalau dalam keadaan biasa apa pergerakan dia jadi. Jadi kalau keadaan biasa, matahari dekat sini, jadi dia akan menjauh lah. Dia punya auxin tu akan menjauh. Dia akan duduk di sini. Jadi bila dia duduk di sini, dia akan bend. Dia akan bengkok ke arah cahaya matahari. Tumbuh sarang dia akan bengkok ke arah cahaya matahari sebabkan auxin dia akan menjauh daripada cahaya. Dia akan duduk ke kawasan yang shaded, yang teduh, yang tiada cahaya, menyebabkan tumbuhan tu akan bengkok ke arah cahaya matahari. Itu kalau dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa. Kalau kita potong dia, kita potong bahagian coleoptile ni, dia tiada pertumbuhan. Ini kamu boleh lihat muka surat 105 tu ya. Tiada pertumbuhan. Kemudian kalau kita letak opaque, ni kita letak shaded. Ada sesuatu yang kita letak dekat atas ni yang melibatkan bahagian auxin tu dia terlindung daripada cahaya. Jadi bila dia terlindung daripada cahaya, cahaya biarlah daripada arah mana pun, dia punya distribution dia punya taburan auxin tu akan sekata. Jadi bila taburan auxin tu sekata, dia akan naik secara menegak sahaja. Sebab apa? Matahari tak mempengaruhi pertumbuhan dia. Matahari tak mempengaruhi taburan auxin tu. Ya. Kemudian kalau dia letakkan transparent cover. Kalau transparent cover, maksudnya cahaya masih lagi mempengaruhi bahagian pucuk, bahagian coleoptile tip ni. Bahagian pucuk ni. Jadi dia ada taburan auxin yang banyak kepada kawasan yang shaded. Bukan kawasan yang tinggi cahaya. Kawasan tinggi cahaya ni dia akan kurang auxin. Kawasan yang belakang ni akan kawasan yang cahaya ni akan rendah auxin, kawasan yang belakang tu akan tinggi auxin, menyebabkan dia bengkok ke arah cahaya. Ya.
Kemudian bahagian opaque cover ni, dia opaque cover dekat bahagian yang tengah ni. Auksin duduk kat kawasan atas. Jadi tetap dia membengkok ke arah cahaya. Konsep dia sama, penerangan dia sama. Kemudian kita ada base of the coleoptile tip ni, dia ada separated by the agar block. Jadi agar block ni dekat bahagian bawah base dia, tetaplah dia membengkok ke arah cahaya. Membengkok ke arah cahaya. Kemudian yang ini separated by the mica. Jadi bila separated by the mica, ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan tiada pertumbuhan. Okey, tiada pertumbuhan. No growth. No growth. Yang ni selepas 3 hari. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah tentang auksin ni. Banyak sikit lah ya. Next kita ada phytohormon yang seterusnya lah. Tadi kita tengok auksin, banyak lah tentang auksin ni ya. Jadi cikgu nak terangkan tentang phytohormon yang seterusnya. Kita ada gibberellin. Gibberellin ni akan stimulate growth, elongation in stem cell. Okay, stem cell elongation, developments of leaf, flower and fruits. Jadi dia akan membantu dalam pembentukan tumbuh-besaran daun, bunga dan buah. Development, germination of seed. Jadi seed tu dia nak germinate, dia nak ada pertumbuhan pucuk dan akar. Jadi gibberellin ni akan membantu dalam development, germination of seed. Kemudian dia akan cause growth of flower in dwarf plant. Okey. Jadi ada pertumbuhan bunga pada tumbuhan kerdir. Kemudian dia akan inhibit root development. Dia inhibit root development. Jadi dia akan menyebabkan root development tu terbantut. Jadi apa fungsi dalam agriculture gibberellin ni? Dia adalah untuk treated mutated dwarf plant to grow normal height. Jadi kalau ada dwarf plant, tumbuhan-tumbuhan yang terbantut, kita boleh guna gibberellin ni supaya dia dapat tumbuh dalam keadaan yang normal. Kemudian dia promote rapid elongation of flower stem. Jadi untuk pembentukan flower stem ni boleh guna gibberellin ni. Kemudian dia juga boleh promote larger grape. Okey, promote larger grape. Jadi buah-buah anggur tu akan lebih besar kalau dia guna gibberellin. Kemudian promote seed germination during low temperature and light intensity. Jadi dia boleh promote seed germination, percambahan buah tu walaupun pada keadaan suhu yang rendah. Selalunya seed germination ni dia bagus bila ada air yang tinggi, satu lagi bila ada suhu yang agak tinggi lah, suhu yang suam, supaya nanti tindak balas enzim dia berada dalam keadaan yang maksimum. Kalau dia sejuk, tindak balas enzim dia kemungkinan akan perlahan. Jadi bila ada gibberellin ni, dia boleh promote seed germination during low temperature and light intensity. Jadi low temperature and low light intensity lah. Example dia adalah seed bagi salad, oat and tobacco. Kemudian kita ada cytokinin. Cytokinin ni dia stimulate division, elongation of root and stem cell. Okey, elongation dah belajar bab yang pertama kan tentang elongation. Kemudian division, elongation of root, stem cell when auxin present. Okey. Terbubuh lebih pula tu. Kalau kamu beli nota cikgu ni, kamu padam lah ya, liquidkan dia. Lepas tu dia stimulate seed germination. Dia stimulate seed germination. Seterusnya kita ada inhibit apical dominance development. Dia akan halang untuk development bahagian apical, bahagian root dengan shoot lah. Kemudian dia juga akan melambatkan penuaan daun. Jadi daun tu dia lambat nak menua, ataupun dia akan lambat dia nak luruh lah ya, penuaan daun. Stimulate growth of the lateral bud. Jadi lateral bud ni di sisi-sisi tu ada pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi pokok tu dia akan makin rimbun lah dengan daun-daun kalau ada growth of the lateral bud ni. Kemudian application in agriculture. Jadi digunakan dalam tissue culture technique untuk promote cell division, differentiation. Dia juga digunakan with auxin to form plant organ. Dia akan delay leaf senescence in the newly cut flower. Jadi kalau kita
ada bunga-bunga bunga ros apa semua tu nak bagi ke orang, kita boleh guna cytokinin ni untuk memastikan daun tu tak cepat tua, ataupun daun tu dia tak menguning ke atau tak jatuh ke, supaya nanti kita ada lebih masa untuk jual bunga dan pokok tu lah. Okey, kan kita bunga ros kita nak graduasi apa semua tu orang duk bagi tu kan. Jadi pertama kita nak pastikan bunga tu dalam keadaan yang elok. Kemudian dia ada daun-daun dia tu, kita tak naklah daun-daun tu habis jatuh, ya. Jadi boleh guna cytokinin. Jadi kamu kena ingat, hormon ni tak semestinya nak guna waktu tumbuhan tu duk hidup, duk menaik. Dia juga boleh digunakan waktu produk-produk daripada tumbuhan ni nak dieksport dan import, supaya nanti dia tak merugikan petani-petani, peladang-peladang atau orang yang nak menjual tu. Jadi dia ada lebih masa simpanan dia. Jadi bila lebih masa simpanan dia, dia ada kebarangkalian untuk rugi tu kurang, ya, kebarangkalian untuk rugi tu kurang. Seterusnya kita ada abscisic acid. Abscisic acid ni inhibit ni dia merencatkan, merencatkan growth of plant, pertumbuhan tumbuhan, growth of bud and seed germination. Dia akan rencatkan, dia akan induce seed dormancy. Kenapa induce seed dormancy? Dormancy tu maksudnya dia kekal pada keadaan dia macam tu, dia tak berlaku apa-apa. Okey, contohnya macam tadi kan kita sebut tentang kentang tadi kan. Jadi kentang tadi tu kita nak pastikan dia dalam keadaan yang macam tu, tak berlaku apa-apa. Tak berlaku apa-apa tu maksudnya dia tak tumbuh dia punya pucuk dan akar dia. Kalau dia tumbuh pucuk dengan akar dia dan jadi pokok dah, ada tak orang nak beli nak buat sup ke? Tak ada lah orang nak beli. Orang tak nak lah makan nak jadi pokok dah, orang nak makan kentang tu. Jadi dah rugi dah, penjual dah rugi. Penjual pula kemudian bila dah tahu macam tu, dia tak akan beli banyak daripada petani. Jadi bila dia tak beli banyak daripada petani kalau dia hasilkan dalam keadaan yang banyak, kuantiti yang banyak, tak ada orang nak beli dekat dia, dia rugilah, dia terpaksa kena buang nanti. Sebab apa, nak tanam semula tu dia tak perlukan sebanyak yang dia ada. Ya, boleh faham tak? Jadi dia nak pastikan seed tu dalam keadaan dia dormancy, dia tak jadi apa-apa. Dan kadang-kadang kita pula saintis ni, dia nak simpan seed. Mungkin dia nak guna tahun depan, mungkin dia nak guna 2 tahun lagi. Ada tempat-tempat tertentu yang memang dia simpan seed tu untuk generasi yang akan datang. Untuk generasi yang akan datang ni tahu sesuatu tumbuhan tu dia ada banyak variety. Contohnya macam buah temikai. Buah temikai ni ada banyak variety dia. Dia bukan buah temikai yang kita makan selalu ni yang tak ada biji, yang bulat besar warna merah tu. Ada buah temikai yang dia kecil-kecil je, macam buah limau. Ada buah temikai yang dia besar, kemudian dia ada biji-biji. Ada buah temikai dia bentuk lonjong. Ada buah temikai dia tak merah sangat. Dia tak macam yang kita makan tu yang merah betul kan. Ada temikai dia tak merah macam tu. Ada temikai mungkin tak warna merah langsung, tapi dia dalam variety temikai. Jadi kadang-kadang seed tu nak disimpan oleh seed bank ni, bank seed ni nak memastikan generasi yang akan datang ni tahu bahawa ada banyak variety. Ya, sebab apa? Orang petani-petani ni kalau dia nak tanam sesuatu yang orang nak beli. Yang buah dia manis, yang tiada biji, ya. Yang tahan lama. Dia tak naklah tanam sesuatu yang orang tak beli, rugilah dia. Sebab itulah banyak variety temikai sekarang mulai makin lama makin pupuslah sebab orang tak tanam. Bukan temikai saja, banyak lain tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi kita panggil sebagai artificial selection. Manusia pilih apa yang nak ada dekat muka bumi ni bagi banyak. Okey, yang mana dia tak suka tu kemungkinan akan berkurang atau pupus terus. Okey, seterusnya stomatal closing during the drought season. Jadi dia boleh guna abscisic acid ni untuk tutupkan bahagian stomata ni waktu kering, supaya nanti pokok tu ke, buah tu ke, apa saja ke yang melibatkan tumbuhan tu tak mati. Sebab apa? Kalau drought season ni dia akan banyak kehilangan air sebab musim kering kan. Jadi kalau stomata tu terbuka, cepat hilang air pada tumbuhan tu. Kemudian dia akan stimulate abscission of matured. Jadi dia akan stimulate buah, daun
bunga ni untuk matang. Application in agriculture. Inhibit growth germination. Dia akan inhibit growth and germination. Seterusnya kita ada ethylene. Ethylene ni akan stimulate fruit ripening. Jadi dia akan menyebabkan buah tu jadi masak lah. Buah masak. Jadi plant senescence process, leaf and fruit abscission. Okay, dia akan stimulate. Kemudian application dia in agriculture, promote fruit maturation quickly, evenly. Dan kadang-kadang orang yang menjual ni kadang-kadang dia contohnya dia nak jual buah yang dah masak. Dia tak nak jual buah yang masih muda lagi, orang tak nak beli. Buah yang muda lagi ni dia ada perkataan tu, macam harum manis ni. Orang tak jual buah harum manis kat Perlis ni banyak lah. Dia ada buah yang masak, ada buah tua, ada buah muda. Buah muda ni dia takkan masak, dia takkan jadi manis. Dia susah. Selalunya orang takkan jual buah muda ni, sebab buah muda ni kalau harum manis ni dia masam lah. Kemudian orang tak jual dia sebab apa? Orang nak rasa kemanisan buah tu. Selalunya orang akan jual buah tua. Buah tua ni dia akan ambil masa sebelum dia masak. Jadi bila dah masak nanti dia akan manis. Tapi kalau dia jual buah muda ni kemungkinan dia tak tua dan kemungkinan dia tak manis lah nanti. Sebab tu orang tak jual buah muda. Dia orang akan jual buah yang tua. Buah tua ni dah cukup usia dia dan tunggu beberapa hari lagi dia akan jadi masak. Sekarang ni apa yang petani-petani penjual-penjual ni boleh buat, dia gunakan ethylene ni, dia sembur semua buah tua ni supaya dia punya peringkat masak tu ada peringkat tertentu. Contohnya dia nak buah ni masak dalam masa 7 hari. Jadi dia sembur semua buah-buah yang ada tu dengan ethylene ni untuk promote dia punya ripening. Dalam masa 7 hari dia dah dapat dijual. Jadi ada buah-buah yang lain tak payah lagi lah dia sembur. Sebab apa? Buah yang lain tu tunggu untuk minggu seterusnya dijual pula. Sebab apa? Dalam kadar seminggu tu mungkin banyak tu saja dijual. Jadi dia tak naklah semua buah masak pada kadar yang sama. Kalau semua buah masak pada kadar yang sama, ini akan menyebabkan buah tu kemungkinan akan rosak. Sebab buah yang masak ni dia akan cepat rosak dia kalau tidak dimakan. Cepat rosak dia kalau tidak dijual. Ya. Jadi buah yang tak masak lagi tu biarkan dulu. Kita jual dulu buah yang masak ni sebab buah yang masak ni orang nak beli. Kamu faham ke tak? Cikgu tak tahulah. Tapi dia adalah macam-macam situasi dia tu nak menentukan supaya nanti petani tak rugi, penjual tak rugi, orang yang beli dapat makan yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul manis buahnya. Tidak ada sisa-sisa yang akan dibuang lah. Jadi dia ada penentuan dia tu. Yang mana buah akan disembur dengan ethylene ni supaya dia masak, yang mana buah yang tak disemburkan lagi, dia ikut turn dia supaya nanti dia betul-betul masak ikut kuantiti yang sepatutnya sahaja. Kemudian ethylene ni juga akan promote simultaneously flowering in plant field. Abscission ni apa? Abscission ni dia tanggal ya, natural detachment of part of the plant. Jadi kalau buah ni dah matang, dia akan tanggal daripada pokok dia. Dia jatuh daripada pokok dia. Macam buah kalau dah masak, dia akan jatuh daripada pokok dia. Buah durian ke, buah mangga ke, dia jatuh. Sama juga kalau leaf tu dah tua, okey, dah sampai usia dia akan jatuh. Flower pun sama. Ni cikgu dah terang dah tadi, yang mula-mula cikgu takut kamu tak faham. Ya. Itu yang cikgu boleh usahakanlah supaya kamu faham. Chapter 5 ni respond in plant. Jadi sekarang ni kita tengok apa pada video yang seterusnya. Cikgu akan terangkan. Daripada video yang seterusnya akan ada tentang chapter 6 sexual reproduction in flowering plant. Jadi kita akan tengoklah dan cuba fahamkan tentang pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga.